Saya cukup yakin kepada kebolehan rakyat Malaysia. Tinggal lagi nak diberi didikan, asuhan dan latihan. Dan saya rasa kalau kena dengan cara, kita akan dapat bangunkan negara ini semaju-maju negara yang maju di luar daripada Malaysia kita. Bukanlah satu perkara yang tak boleh dilakukan oleh kita. Saya rasa kita mempunyai kebijaksanaan sama seperti orang lain juga. Ramai muda-mudi kita yang mempunyai potensi yang boleh digilap, boleh diguna untuk membangunkan masyarakat kita. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Kedasan, orang Dayak, semuanya berkebolehan. Muda-mudi ini sudah pun terpelajar lebih banyak ilmu daripada kita, golongan yang lama ini. Dan kita nak guna mereka ini untuk kebaikan masa depan negara kita, masa depan generasi kita. Saya sememangnya mempunyai harapan yang tinggi terhadap mereka ini. Dan saya percaya kita mesti menggunakan peluang ini untuk membaiki diri kita dalam keadaan kita menempuh globalisasi yang amat mencabar. Sekarang ini pun kita dengar kita kekurangan makanan. Dunia dilanda dengan krisis ini sekarang. Kita dilanda dengan krisis keuangan seluruh dunia. Jadi kalau kita tak berhati-hati, tak mengambil langkahan yang awal, mungkin kita akan terjerat dalam perangkap ini. Dan kita berharap pemimpin-pemimpin kita sedar dan akan cuba memagar kita supaya kita tak terperangkap dalam krisis yang saya sebut tadi. Jadi saudara-saudari, saya tahu risiko pertandingan ini sememangnya ada baik dan ada buruknya. Tetapi saya tidak pandang kepada soal negatif. Saya pandang kepada soal yang positif. Mahu bangunkan negara kita, rakyat kita dengan lebih positif supaya dapat bersatu padu dan tidak akan berlaku perpecahan di mana-mana dan pada bila-bila masa. Selagi kita berwaspada, selagi kita berhati-hati, insya-Allah kita dapat lakukannya berkat doa semua rakyat dalam negara. Dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru bukan tak baik. Dasar ekonomi baru yang dimulakan dalam tahun 71 dan berakhir dalam tahun 1990 adalah satu dasar yang baik. Dasar universal bertujuan membantu seluruh rakyat Malaysia. Yang miskin nak dihapuskan, yang tak dapat menyertai bidang ataupun lapangan moden nak dibawa masuk dengan asuhan dan latihan supaya mereka dapat mengambil bahagian dalam pembangunan ekonomi negara. Semuanya dapat merasai seperti yang lain-lain juga. Dan kita berharap suatu hari kita akan merasai bahawa kita berada dalam level playing field, taraf semuanya. Tidak kata orang ni terlampau mundur, orang sana terlampau maju. Tidak, kita menghapuskan semuanya itu. Itulah sebenarnya dasar ekonomi baru ataupun objektif dasar ekonomi baru. Tetapi permulaannya mestilah kita kikis kemiskinan daripada kalangan rakyat kita. Tak kira apa kaum sekalipun. Dan sesudah itu memberi dia peluang untuk menyertai lapangan moden. Dan mesti kita beri peluang-peluang ini sesudah kita mengasuh mereka. Mengasuh mereka dengan membekalkan mereka dengan berbagai-bagai kepandaian dan keupayaan untuk bersaing dalam ekonomi moden. Dan sekiranya itu dapat dilakukan, kita percaya bukan sahaja ekonomi kita akan menjadi lebih mantap, lebih maju, tetapi perpaduan akan menjadi kokoh. Perasaan curiga, perasaan cemburu, perasaan dengki tidak akan timbul lagi oleh kerana semua orang mempunyai persamaan dalam pemilikan harta dan juga dalam peluang-peluang yang didedah kepada mereka.
Tanya saya tadi sama ada kalau saya berjaya menjadi Presiden UMNO, akan saya laku reformasi secara total atau tidak. Saya tak tahu apa maksud reformasi. Tetapi maksud saya ialah supaya kita cuba minimalkan korupsi yang berleluasa dalam negara. Itu boleh kita lakukan kalau kita bertindak tegas. Betul, rating akan naik turun terpulang kepada tindakan yang dibuat oleh kita. Tetapi saya sendiri tak puas hati dengan cadangan yang dibuat oleh kerajaan baru-baru ini nak menubuhkan satu komisen ataupun suruhanjaya untuk membebaskan pentadbiran Badan Pencegah Rasuah daripada kawalan Jabatan Perdana Menteri. Bagus diadakan komisen yang bebas. Tetapi jangan pula komisen ini mesti menyerah segala-galanya kepada Perdana Menteri. Berbalik kepada asal juga. Saya lebih suka kalau badan ini yang bebas, komisen yang bebas, tidak bertanggungjawab kepada mana-mana jabatan, tetapi bertanggungjawab kepada Parlimen. Dan kalaulah itu dapat dilakukan, saya rasa barulah rakyat akan rasa lega. Kerana tak ada siapa akan dikecualikan daripada siasatan badan ini. Tak kira dia itu orang besar ataupun orang kecil, semuanya akan disiasat kalau penyelewengan dilakukan olehnya dan kalau dia telah melakukan rasuah. Begitu juga dengan Commission of Appointment bagi hakim-hakim. Saya rasa ini perlu dilakukan untuk menjamin supaya perlantikan hakim-hakim benar-benar bebas. Tetapi mesti ada syarat supaya kebebasan hakim-hakim tidak terlampau bebas seperti mana berlaku di setengah-setengah negara. Saya rasa perlu ada kawalan di bawah undang-undang supaya setiap hakim, terutama sekali hakim tinggi, hakim besar, mestilah ditunjuk dan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau tidak, dia ni tidak bertanggungjawab kepada sesiapa. Dan sedangkan hakim-hakim adalah hakim raja kita, hakim agung kita kalau di peringkat pusat.